Secanggih mana pun sistem keselamatan siber negara, jika individu iaitu kita sebagai rakyat Malaysia tidak memahami bahaya ancaman siber, kita pasti bakal menjadi mangsa sindiket tersebut. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan siber, sila hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan menerusi talian 997. Jangan mudah terpedaya dengan berita ataupun maklumat di media sosial. Lakukan semakan terlebih dahulu, jangan bertindak terburu-buru. Untuk mendapatkan kepastian suatu berita, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 6 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 28 Mac 2023 bersama saya Nadir Nordin. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Baik, kita intai di Facebook rasmi Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil berkongsi kad laporan kerajaan perpaduan untuk penilaian rakyat tarikh 20 hingga 26 Mac. Antaranya adalah diskaun 61% untuk jemaah haji B40, raih potensi pelaburan 24 bilion ringgit dari Korea Selatan, tol tanpa palang menjelang 2025, juga boleh bayar tol menggunakan kad kredit atau debit mulai bulan September. Puspalkom bukan lagi penyelia tunggal pemeriksaan kenderaan. Rancangan sistem VAR di Stadium Nasional Bukit Jalil. 60 syarikat gergasi diminta tampung pembiayaan TVET. 10 ruang daya cipta RDC akan dibina. Kerajaan umum 4 kategori bantuan untuk mangsa banjir. Dan RM1 jualan tiket bola sepak diguna bantu Harimau Malaya. Perhatian semua, dakwaan terdapat pengeluaran khas KWSP sebelum Aidilfitri adalah tidak benar. Mohon sebar di media sosial bahawa dakwaan ini adalah palsu agar tiada yang menjadi mangsa penipuan skema ini. Jangan klik pada pautan yang diberi dan menurut kenyataan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, awas jangan mudah percaya dan terpedaya dengan perangkap skema ini. Waspada seterusnya terhadap taktik penipuan SMS kononnya dari Bank Islam. Menurut kenyataan Bank Islam, ini adalah taktik skema. Awas taktik penipuan SMS. Bank Islam tidak akan menghantar sebarang pautan kepada pelanggan. Berhati-hati dengan sindiket penipuan ini dan apa yang perlu kita lakukan adalah sentiasa awas, fikir dan blok. Ini pula kita bawakan kepada anda peringatan buat kita semua awas ketirisan maklumat yang melibatkan data warga Malaysia di dark web. Orang ramai digesa untuk mengambil langkah proaktif dengan menukar kata laluan email bagi melindungi maklumat daripada digodam dan disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita memberi fokus seterusnya kepada kenyataan media KKM berkenaan nasihat keselamatan makanan sempena bulan Ramadan. Ramai yang akan berkunjung ke Bazar Ramadan dan premis-premis makanan di seluruh negara untuk membeli pelbagai jenis juadah makanan. Bagi memastikan keselamatan makanan yang dijual sepanjang bulan Ramadan adalah selaras dengan keperluan di dalam Akta Makanan 1985 dan peraturan-peraturan di bawahnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM sentiasa menjalankan aktiviti pemantauan sebelum dan juga semasa bulan Ramadan. Sebelum bermulanya bulan Ramadan, lagi aktiviti pemeriksaan telah giat dijalankan di peringkat sumber meliputi bahan mentah dan tempat penyediaan makanan bagi peniaga-peniaga yang telah dilesenkan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Sepanjang Ramadan ini, pihak KKM ingin menasihatkan masyarakat agar mengamalkan konsep sama-sama perhati dan pilih juadah di Bazar Ramadan. Pastikan anda memilih gerai yang bersih dan mengamalkan pengendalian makanan yang baik. Para peniaga juga dinasihatkan supaya membasuh terlebih dahulu bahan mentah termasuk telur sebelum digunakan dalam penyediaan makanan dan tidak menyediakan makanan yang berisiko tinggi untuk basi secara terlalu awal daripada waktu untuk dijual. Pengguna boleh menghubungi Jabatan Kesihatan Negeri, Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat atau KKM melalui laman sesawang moh.spab.gov.my jika terdapat sebarang aduan berkaitan keselamatan makanan. Ini pula di Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia berkongsi maklumat mengenai produk kosmetik
yang dikesan mengandungi racun berjadual. Antara nama-nama produk adalah Flash Skin's Moist Sunscreen, Serene Treatment Cream, Tempias Hawa Master Recovery Skin, R-Skin dan beberapa produk lain yang boleh anda dapati di Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Orang awam digalakkan untuk menyemak notifikasi sesuatu produk di laman sesawang www.npra.gov.my atau melalui aplikasi NPRA Produk Status. Polis menahan 10 lelaki dan seorang wanita dipercayai terlibat dalam pergaduhan dan membuat bising di Taman Cendana baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendent Muhammad Suhaimi Ishak berkata, pihaknya mengesan satu video tular berdurasi 1 minit 31 saat menerusi akaun Twitter yang memaparkan pergaduhan tersebut sebelum menerima maklumat berhubung kejadian itu pada jam 11.05 malam Ahad lalu. Pergaduhan melibatkan sekumpulan warga tempatan di kawasan perumahan Taman Cendana. Tangkapan melibatkan 10 lelaki dan seorang wanita berusia 17 sehingga 53 tahun. Hasil siasatan mendapati pergaduhan berpunca daripada beberapa suspek yang ditangkap membuat bising setelah mengambil minuman keras. Hasil semakan mendapati 6 daripada suspek berkenaan mempunyai rekod lampau melibatkan 13 rekod jenayah serta 3 rekod berkaitan dadah. Seorang daripada mereka juga mempunyai 2 rekod dikendaki polis melibatkan kes jenayah dadah. Beliau memberitahu siasatan kes dijalankan di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan dan jika disabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Polis memanggil 9 individu bagi membantu siasatan berhubung kes orang awam menghalang anggota Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ semasa menangkap operasi anjing liar sehingga berlakunya pergelutan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, pihaknya telah memanggil 9 saksi secara keseluruhannya. Kesemua mereka dipanggil untuk memberi keterangan berkaitan kes ini termasuk orang awam yang melihat kejadian. Pihak polis tidak dapat mendedahkan hasil siasatan yang dilakukan ketika ini. Sewaktu operasi penangkapan dijalankan, terdapat seorang lelaki tempatan cuba melindungi anjing-anjing liar dengan memasukkan haiwan tersebut dalam premisnya. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan iaitu mendatangkan kecederaan dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam melaksanakan tugas. Sindrom COVID berpanjangan Long COVID Syndrome bekas pesakit COVID-19 berkemungkinan mengalami gejala-gejala berterusan bagi tempoh 12 minggu atau lebih selepas sembuh. Kejadian ini berpunca daripada komplikasi jangkitan COVID-19 terhadap fungsi pelbagai organ, sistem dalam tubuh seseorang individu. Gejala long COVID ini menjejaskan kualiti kehidupan bekas pesakit COVID-19 dan ianya boleh dihadapi oleh bekas pesakit COVID-19 bergejala ringan maupun bergejala serius. Dapatkan dos penggalak sekiranya berkelayakan untuk mengurangkan risiko mendapat jangkitan COVID-19. Waspada dengan pelbagai modus operandi penipuan dalam talian yang digunakan dalam usaha memanipulasi mangsa. Berhati-hatilah dan timbang tara sesuatu tawaran dengan penuh teliti terlebih dahulu. Jangan terpedaya dengan tawaran yang tidak munasabah. Sekiranya anda menjadi mangsa jenayah penipuan, hubungi Pusat Respons Kem Kebangsaan di talian 997 secara segera agar tindakan dapat diambil oleh pihak berkuasa. Waspada semua, tiada pelaburan yang boleh memberi jaminan pulangan tinggi dalam masa yang singkat. Jadi, bijak dengan selidik dahulu sebelum melabur. Bagi sebagai pelabur-pelaburan anda boleh layari www.sc.com.my. Bagi senarai amaran pengguna, laman sesawangnya adalah www.bnm.gov.my atau boleh semak melalui semakmul.rmp.gov.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya berat seketika, kembali selepas ini. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan. Setelah bersara, itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku,
Dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan. Saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP. Sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen dia akan kurang. Dia pencen, anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Satu pelaburan baharu yang merupakan komitmen tertinggi kerajaan akan diumumkan pada Khamis atau Rabu ini. Jelas Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengumuman itu akan dibuat sempena lawatan rasmi 3 hari beliau ke China bermula Rabu ini. Tambahnya, kerajaan di bawah pentadbirannya akan memastikan ekonomi negara terus berkembang dan mampu menjadi tarikan baharu bagi pelaburan. Justeru katanya semua aspek yang berkaitan termasuk prasarana, infrastruktur atau insentif perlu terus diperkasa selain memberi tumpuan terhadap aspek pendigitalan. Dalam pada itu, kerajaan mahu syarikat berkaitan kerajaan GLC lebih telus dan fokus bukannya menjadi saingan kepada sektor swasta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menamatkan lawatan rasmi sehari di Kemboja dan lawatan tersebut disifatkan berjaya memperkukuh hubungan diplomatik kedua negara khususnya dalam bidang sumber manusia dan perdagangan. Dalam konteks hubungan dua hala, Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dalam menggalakkan lebih banyak pertukaran lawatan bagi meneroka lebih banyak dimensi kolaborasi baharu. Menerusi industri halal misalnya, Malaysia menzahirkan komitmen membantu Kemboja dalam mengembangkan perasaran dan ke peringkat global. Turut diperhalusi urusan pengambilan tenaga kerja domestik dan formular menerusi 2 memorandum persefahaman MOU. Kerjasama kerajaan Kemboja dalam membantu menyelesaikan kes membabitkan mangsa penipuan pekerjaan antara bukti keseriusan hubungan utuh antara dua negara. Seramai 12 lagi warga Malaysia yang terperangkap dan menjadi mangsa penipuan sindiket tawaran pekerjaan di Kemboja berjaya dibebaskan. Kata Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau berkata pihak kedutaan Malaysia akan menguruskan pembebasan kesemua 12 individu berkenaan. Pada sidang media bersama Perdana Menteri Kemboja, Perdana Menteri berkata setakat ini 287 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket berkenaan percaya dibawa pulang ke tanah air. Berdasarkan maklumat yang diterima, kesemua 12 individu itu berada dalam senarai nama yang dilaporkan hilang. Malaysia memberi komitmen bagi membantu Kemboja dalam memastikan produk halal daripada negara itu menembusi pasaran antarabangsa, terutamanya negara Timur Tengah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia bersedia berkongsi pengalaman dan kepakaran kepada komuniti perniagaan Kemboja bagi merealisasikan perkara tersebut. Terdahulu, Perdana Menteri dibawa ke Peace Palace yang merupakan pejabat rasmi Perdana Menteri Kemboja untuk diberikan sambutan rasmi dengan lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Diikuti acara lintas hormat diiringi Perdana Menteri Kemboja Hun Sen. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menggalakkan syarikat perusahaan beras Malaysia agar menjalin kerjasama dalam aktiviti pengimportan beras dan kacang gajus dari Kemboja. Jelas beliau, perkara tersebut didorong oleh kejayaan Kemboja dalam menjamin kestabilan penghasilannya. Bazar Ramadan Rahmah BRR menjadi produk terbaharu di bawah inisiatif Payung Rahmah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Menterinya Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan di 38 lokasi seluruh negara sebagai usaha mengurangkan kos sara hidup rakyat.
BRR mendapat kerjasama strategik antara KPDN dan pihak berkuasa tempatan PBT tanpa melibatkan sebarang implikasi kos kepada kerajaan. Beliau memaklumkan pihaknya telah menerima 99 aduan dan 20 kes telah dibuka bagi tujuan siasatan bermula awal Ramadan dan beliau sudah mengarahkan pegawai KPDN sentiasa melakukan operasi pemantauan ke atas penjual. Dalam pada itu, beliau dijangka mengumumkan harga maksimum barangan asas menjelang Aidilfitri tidak lama lagi. Aplikasi Kita Jaga, alternatif terbaru bagi memudahkan orang ramai menyemak harga barangan mengikut lokaliti tertentu. Inisiatif bersama Kementerian Ekonomi dan organisasi tempatan itu juga bertujuan meningkatkan akses pengguna kepada data harga barangan sekaligus menggalakkan pembelian yang lebih bijak. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, organisasi Kita Jaga telah memanfaatkan data terbuka di laman sesawang OpenDOSM yang dilancarkan beberapa bulan dahulu. Buat permulaan, pengguna boleh menyemak harga barang runcit sebelum diperluas kepada kategori lain. Bagi menggalakkan rakyat membuat perbandingan dan pilihan harga, Kementerian akan menggiatkan kerjasama dengan organisasi lain bagi memperkenal aplikasi sama. Persoalan sama ada kerajaan bercadang untuk meletakkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di bawah bidang kuasa Parlimen antara yang dibangkitkan di Dewan Rakyat. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, Datuk Mas Ermiyati Samsudin meminta Perdana Menteri menyatakan kesediaan kerajaan melaksanakan syur daripada Transparency International Malaysia supaya SPRM diletakkan di bawah bidang kuasa Parlimen dan bukan lagi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Soalan itu dikemukakan pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT dengan Mas Emiyati berkata tindakan itu bagi memastikan proses semak dan imbang agesi itu lebih bebas dan telus sekaligus meningkatkan tahap kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Seorang kaki tangan wanita sebuah institut pengajian tinggi di Kuala Terengganu mendakwa kerugian RM500,000 akibat terpedaya dengan sedikit love scam atau penipuan cinta. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Abdul Rahim Maddin berkata, kejadian bermula pada Julai 2020 selepas mangsa berkenalan dengan seorang lelaki warga asing menerusi laman sesawang mencari jodoh. Sepanjang perkenalan mereka dari 2020 hingga 2023, mangsa telah melakukan 22 pindahan wang ke akaun yang berbeza-beza sehingga mencapai jumlah RM500,000. Mangsa hanya menyedari dirinya ditipu selepas dimaklumkan rakannya bahawa lelaki yang juga buah hatinya itu bukanlah individu yang sering berhubung dengannya selama ini. Mangsa membuat laporan polis pada Ahad lepas. Selepas sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dengan segala taktik penipuan oleh penjenayah yang telah memperdaya ramai mangsa. Seorang pemandu lori maut manakala seorang lagi selamat dalam satu kemalangan jalan raya membabitkan dua lori di kilometer 32 Jalan Teluk Intan, Setiawan, Lumut. Ketua Polis Perak memaklumkan kemalangan dipercayai berlaku semasa kedua-dua lori berkenaan dalam perjalanan dari Teluk Intan menuju ke Setiawan. Menurutnya, lori jenis Mitsubishi yang dipandu mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar bahagian belakang lori lain jenis Isuzu. Mangsa yang berusia 38 tahun itu disahkan maut, manakala pemandu lori yang berusia 35 tahun tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 44,000 liter diesel dipercayai diseleweng dan disita pihak berkuasa tengah hari semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan, Junaidah Arwain dalam satu kenyataan memberitahu rampasan dibuat melalui serbuan Ops Tiris di sebuah stor tidak bernombor lebih kurang pukul 12 tengah hari. Hasil serbuan menemui dua kenderaan dengan tangki penyimpan diubah suai, dua kontena berisi minyak serta alatan yang disyaki diguna dalam kegiatan itu. Bagaimanapun, suspek berumur 31 tahun itu ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen kebenaran dan lesen yang sah.
Beliau siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan jumlah keseluruhan sitaan bernilai RM94,600. Sejumlah 25 buah kediaman di Kampung Tualang Bukit Besar mengalami kerosakan akibat ribut yang melanda kampung itu petang semalam. Kejadian yang disertai hujan lebat itu berlaku kira-kira pukul 5.30 petang. Pegawai Pertahanan Awam APM berkata pemantauan masih dilakukan bagi mengenal pasti sekiranya terdapat lagi kediaman lain yang terlibat dalam kejadian itu. Setakat ini, tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka untuk menempatkan penduduk yang terlibat. Menurutnya, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan penduduk dinasihatkan agar sentiasa berwaspada sekiranya berlaku hujan lebat dan ribut. Sebanyak 44 kit makanan dan wang tunai diagihkan kepada 3 masjid dan golongan yang memerlukan di sekitar Melaka menerusi program Jelajah Ramadan edisi 2023 Melaka FM. Penerbit program Muhammad Asrul Izwandi Mustafa berkata kit makanan dan wang tunai berkenaan adalah sumbangan daripada Kerajaan Negeri Melaka dan juga rakan strategik jabatan itu. Ujarnya pelbagai aktiviti yang dilaksanakan dalam program itu termasuk gotong royong, menyediakan bubur lambuk, pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Pastikan saya berehat sekali lagi. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Di hujung segmen kita ada segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah minit-minit yang terakhir untuk segmen notifikasi. Akan kami bawakan maklumat yang perlu diwar-warkan kepada anda semua. Ayuh, kita war-warkan kepada anda. Kita mulakan dengan bicara naratif pada malam ini. Dengan tajuk yang dibawa adalah cabaran Malaysia mengendalikan buruh paksa pada 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, juga saluran MyTV, saluran 123. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Dan untuk berinteraksi, anda boleh pergi ke Facebook Live Berita RTM. Ini pula adalah borak dulu baru buka. Barakahnya di sini. Dengan tajuk yang dibawa adalah Healthy with Ramadan. Pada 28 Mac, hari Selasa 7 malam ini, anda boleh saksikan secara langsung di TV OK, siaran ulangan 6 pagi. Anda juga boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0322829062 atau 0322823043. Dan ini pula adalah syarat tunai haji. Apa yang perlu kita ketahui yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi musim haji 1444 Hijriah bersamaan 2023 Masihi. Bagi kesihatan, individu sihat tanpa risiko kesihatan. Had umur pula, tiada had umur maksima. Bagi vaksin pula, mengambil suntikan vaksin meningokokal dan COVID-19. Ini pula adalah sumbangan tunai rahmah STR 2023.
Tarikh akhir permohonan baharu atau kemaskini maklumat adalah pada 31 Mac 2023. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian atau mengemukakan borang ke pejabat LHDNM. Sebarang maklumat lanjut, rujuk yang berkaitan di portal rasmi iaitu bantuantunai.hasil.gov.my. Permohonan dana kandungan digital DKD Industri Muzik 2023 dibuka. Dana pemasaran dan promosi antarabangsa adalah nilai geran sehingga RM300,000. Dana kebolehan pasaran domestik Create to Market iaitu nilai geran sehingga RM100,000. Dana persembahan muzik iaitu nilai geran sehingga RM300,000. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman sesawang www.mycreative.com.my. KTM ETS, KTMB sediakan ETS tambahan sempena sambutan Aidilfitri dan Hari Pekerja. Jualan tiket mula dibuka 24 Mac 2023. Dapatkan maklumat ini Jabatan Penerangan Malaysia. Dan ini perlu kami bawakan, Malaysia Madani, nikmati perjalanan tanpa had percuma di MRT Laluan Putrajaya. 36 stesen rel MRT Laluan Putrajaya, 7 stesen pertukaran, 50 laluan bas perantara MRT Laluan Putrajaya pada 16 hingga 31 Mac 2023. Jom naik MRT, #kami bawa anda. Dan ini adalah maklumat terakhir yang boleh kami bawakan. Anda dihubungi skamer. Ya, bila dihubungi skamer, tidak perlu panik, anda perlu bertenang. Hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Untuk makluman, NSRC adalah gabungan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, PDRM, BNM, SKMM, institusi perbankan dan syarikat telekomunikasi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi hari Selasa pada hari ini. Sampai di sini saja, insya-Allah hari esok anda akan bersama dengan Azizana Alam pada pukul 2.30 petang sudah semestinya di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Terus setia bersama RTM 77 tahun, terus bersinar.